Baik. Nah, yang ini masalah Haji Nasrul nama dia. Masalahnya saya suruh dia angkat tangan. Dan dia terus ucap macam ni je. Aku kena pergi belakang dia, kan, pegang tangan dia, aku gerakkan tangan dia. Lama-lama baru dia gerak macam tu. Dia kena gerak macam tu. Ya. Nah, sekarang kan ada juga saya menerima bantahan orang kata bantahan je gini. Apa kita nak belajar cakap, ucap, kita nak gerakkan tangan kita macam ni, buat apa? Sebabnya bila saya di bermesyuarat ke apa ke, saya buat satu taklimat bagi pihak syarikat dan sebagainya, mana orang buat macam ni? Saya tak perlu buat macam ni, kan? Jadi jawapan dia mudah je. Pertama, kenapa datang ke kelab untuk berlatih? Sebab kena suruh ke, kena paksa ke apa? Kan? Mesti sebab ada kesedaran bahawa penyampaian kita hamba, orang tak dengar, orang tak faham dan sebagainya, ada masalah lah. Kalau dah tu apa datang kelab, kan? Apa tak ada masalah, tu rumah lah. Ada masalah. Masalahnya apa? Tanya dia. Masalahnya banyak audiens kata bosan lah, tak menarik. Masalahnya, itulah masalahnya. Sebabnya tangan tak bergerak. Sebab itulah datang sini, kan? Jadi kita ajar. Memanglah masa kita buat satu penyampaian taklimat depan menteri, tak ada kita nak buat macam ni. Kan? Tak ada kita, tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan satu yang ini merupakan satu cadangan yang baik sekali bagi negara kita. Kita perlu, tak ada kita cakap macam tu, kan? Ya, mungkin kita cakap ini merupakan satu cadangan yang penting bagi kerajaan negeri kita. Mungkin juga kita macam ni, kan? Kita macam ni. Tapi kalau kita tak belajar buat macam ni, garanti tak boleh. Garanti tak boleh. Kita berlatih dengan cara keterlebihan. Kita exaggerate, cara keterlebihan. Kita buat satu benda tu kuat daripada biasa kita cakap, supaya bila kita cakap dalam syarat adalah kuat sikit. Kalau kita tangan kita buat besar sikit, supaya dalam syarat tu nanti adalah sebab gerakan tangan sikit. Kalau saya ajar cakap pun okey, buat sikit je. Okey, saya cakap suara macam ni, kan, nanti dalam syarat hilang terus suara ni. Tangan tu kalau saya ajar buat macam ni je, nanti dalam syarat pun itu je nanti, kan? Jadi kalau orang nak sanggah kita macam tu, kan, nak sanggah kita macam tu, itu jawapan sebenarnya. Datang hari ni, kan? Sebab apa? Ada masalah, kan? Apa masalahnya? Sampai kita bosan, kan? Orang banyak kali tegur, kan? Belajar dulu cara ni. Nanti dah pandai, buat cara-cara pun boleh lah. Belajar ni dulu. Kan? Memang kita ajar besar gerakan tangan kita. Memang kita ajar kuat suara kita. Memang tak perlu macam ini. Supaya ia jadi kebiasaan kita. Nanti kita pilihlah ikut kebijaksanaan kita. Majlis mana boleh buat macam ni, majlis mana buat macam ni, majlis mana nak cakap kuat macam ni, majlis mana nak cakap dengan lebih perlahan lagi. Itu bijaksana kita lah, kan? Kalau majlis itu majlis tak formal, kita besarkan tangan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, warga kerja syarikat, selamat datang ke Hari Sukan dan Keluarga Syarikat. Kalau majlis formal, kita lambaikan tangan kita. Majlis dengan segala hormatnya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke majlis makan malam syarikat. Kan? Dan di antara itu adalah berbagai peringkatnya lagi lah. Tak formal, kurang formal, kan? Lebih formal, paling formal, kan? Kalau depan agung tak adalah
lagi pegang. Kan? Kan tak adalah dengan Perdana Menteri pula majlis dengan segala hormatnya. Ada itu kan. Pandailah, tapi dah pastinya kita tahu buat ini. Bagi kita belajar pidato kan pidato. Ada pidato. Nak bergerak tangan. Pidato tu beza dengan penyampaian taklimat. Tapi kalau kita boleh berpidato, menyampaikan taklimat tak ada masalah. Ya? Penggayaan macam pengacara TV 3, pengacara TV macam majalah 3 kan dia ada gaya ada ya. Dia orang latihan yang betul ke? Itu saya cakap, tak ada satu cara yang betul. Banyak gaya. Siapa kata Karam Singwalia ni salah? Itulah yang kita harapkan pemimpin-pemimpin masa kini. Harapkan pakar ni Karam Singwalia TV3. Kan kalau dia tak buat macam tu, kan kalau dia tak tangan poket je, itulah pemimpin-pemimpin kita masa kini. Harapkan pakar ni Karam Singwalia TV3. Baik. Itu pembawakan dia menarik juga, tak salah. Tapi kalau tak ada gerakan tangan, tak terkenal je, lagi bosan. Kan? Dia terkenal sebab gerakan tangan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, tak salah juga penyampai majalah 3. Penyampai majalah 3 dia macam ni. Ya. Penonton yang kami hormati, pada malam ini kita akan menyajikan kan? Rancangan kita sajikan pada malam ini adalah dia macam ni kan. Tak salah juga. Cuma pada mulanya yang ini style dia lah. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya dia satu. Dia tak pelbagai tau. Bosan juga sebenarnya lama-lama. Dia jadi identiti dia. Tapi tak pelbagai. Tak pelbagai. Bagi saya bosan lah. Tapi baik daripada langsung tak ada. Asyik baik daripada langsung tak ada. Ada juga kan. Jadi tapi yang masalah kurang kepelbagaian. Bagi orang yang macam kita lagi tinggi ilmu kita, bagi kita bosan lah. Bagi orang yang tak tahu, okey lah tu kan. Daripada langsung tak ada. Tapi masalah dia sekarang, kalau kita mengajar ahli kita untuk buat gini, kan? Masalahnya dia akan genggam tangannya. Yes, betul. Itu yang saya akan belajar kebiasaan. Akan melekat. Itu sebab kita ajar macam ni. Kalau macam ni melekat. Kita nak biar dia biasa gini. Bila dia dah biasa macam ni, kalau dia timbul gaya dia balik macam ni, tak apalah. Dia boleh buat macam ni, tak ada masalah kalau dia dah biasa buat macam ni. Tapi kalau dia daripada tak buat apa-apa langsung, kita ajar dia buat macam ni, terus melekat. Garanti. Saya dah tengok banyak kali lah, akan terus melekat. Tak buat apa-apa lah. Jadi sebab kita kena biasakan dia macam ni. Jadi sebenarnya kita nak memudahkan benda ni menjadi satu kebiasaan bagi diri dia. Lepas tu dia nak belajar, lepas tu dia nak cakap sebelah tangan ke, tukar-tukar tangan ke. Ini gaya dia sendirilah. Kalau kita tengok Angga Ibrahim pun, sebenarnya dia banyak gunakan sebelah tangan je. Kan? Dia banyak gunakan sebelah tangan je. Atau bukan dia tukar tangan dia. Barack Obama suka tukar tangan. Tapi itu cara tersendirilah. Tapi kalau mulanya macam ni, daripada tak ada langsung, baik belajar macam ni dulu. Lepas tu nanti pandai-pandai lah nak guna sebelah tangan ke, nak tukar tangan ke, tu nasib lah. Ya, tapi itu je kemudian. Ya, mulakan dengan gerakan asas dulu. Assalamualaikum adik. Ya, kita mulakan dengan gerakan asas kita dulu. Itu sebabnya betul penting. Ya, boleh? Ada apa soalan lagi? Ke dah lapor? Tak ada. Okey. Kalau ada satu soalan sebelum kita rehat untuk makan dengan ni. Saya ingat adalah ini cuma dapat idea sikit lah. Apa ni bila sebut kenapa kita perlu bergerak. Apa ni masa bercakap. Ibaratkan orang lebih beri perhatian kalau tiang bergerak daripada tiang diam tu kan. So takut tiang lupa. Nampak bergerak. Ya. Betul kerana seperti saya kata tadi, menurut kajian, ya, sebagai kita manusia kita menerima lebih daripada 68% daripada maklumat yang kita terima itu melalui
mata kita, deria mata kita, daripada deria penglihatan kita, daripada deria telinga dan sebagainya. Jadi kita perlu menunjukkan bahawa kita ni banyak gerakan. Itu yang penting. Selalu kita kalau kita ingatlah yang sebelum ni kita dengar ucapan atau sesiapa menyampaikan satu taklimat, yang kita ingat sebenarnya selepas ucapan ataupun taklimat tersebut, sama ada penyampai, sebab sama ada penyampai taklimat tersebut bosan atau tidak membosankan, sama ada menarik ataupun membosankan. Betul tak? Itu kita ingat kan? Hebat lah tu. Ataupun Allah dia tu bosan dah, ngantuk je kan? Itu kita ingat kan? Tapi kalau kita tanya, kau ingat tak apa dia cakap itu? Aku ingat lah. Kau ingat tak? Ingat? Kau ingat tak apa benda Kamsah cakap baru-baru ni? Aku tak ingat. Aku ada tengok tak, aku tak ingat. Aku ingat lah cara dia bagi salam kan? Kan? Cakap gelap aku ingat juga kan? Tapi apa benda dia cakap? Entah lah apa benda kan? Jadi yang mana penting? Kita ada pilihan ya. Penyampaian kita menarik, isi kandungan kita memberi manfaat, ataupun penyampaian kita menarik, isi kandungan kita kosong. Atau yang ketiga, penyampaian kita tidak menarik, membosankan, maklumat kita kosong. Mana pilih lah? Satu lah. Yelah, nombor satu yang terbaik. Banyak orang tahap tiga ni. Isi kosong. Apa cakap kosong aja kan? Buat-buat ayam yang kata kan. Penyampaian pun bosan. Ini paling teruk. Paling tidak pun kalau buat-buat ayam pun biarlah penyampaian kita menarik dia orang. Sono juga dengar dia bagi ceramah. Banyak orang gelak. Best juga. Apa dia cakap aku pun tak tahu. Okey jugalah. Daripada yang paling hebat, penyampaian dia menarik lah, hebat lah cakap. Wih, aku ingat lah apa dia cakap. Kalau aku balik aku terus buat apa dia suruh aku buat. Itu yang paling bagus. Tapi ini tinggilah kemahiran dia. Kita, kebanyakan kita tahap ketiga. Isi kandungan kosong. Penyampaian langsung tak ada apa-apa penyampaian. Cara penyampaian ni kan lagi tidak menarik, langsung membosankan. Jadi kita nak gerak menuju ke tahap paling tinggi ni. Ini yang kita berlatih ni. Saya nak menuju ke arah satu lah. Jadi bagi saya yang perlu saya beri titik beratkan waktu ini adalah isi kandungan saya. Saya perlu mantap isi kandungan saya. Cara penyampaian saya okey lah kan? Saya Rashidi pula, dia pun bagi saya penyampaian dia menarik. Isi kandungan dia pun menarik juga. Tapi masalah dia perlu belajar untuk menggunakan bahasa hadirin. Maksudnya gini, kita perlu tahu apa bahasa yang mudah difahami oleh para hadirin, tahap kekuasaan bahasa. Kan? Kalau kita ada benda sangat penting, tapi kita gunakan bahasa yang terlalu mengasyikkan ataupun yang tak difahami pun tak guna juga. Jadi bagi saya Rashidi dia perlu belajar itu. Itulah bagi saya. Jadi banyak benda yang kita perlu pelajari. Itu sebabnya kita datang ke Kelab Pidato Perdana. Jadi sebagai pelatih kita perlu memainkan peranan yang penting ini dan kita abaikan tanggungjawab kita. Tanggungjawab besar ni. Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau gitu mari kita berhenti.